Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aliza binti Azman, P113278, pelajar daripada kelas JGGC 8014 kelas kualitatif. InsyaAllah pada hari ini saya akan membincangkan tugasan daripada Dr. Ahmad Zamri, iaitu berkaitan dengan paradigma penyelidikan. Positivism adalah satu pendekatan yang menggunakan epistemologi yang prominent. Pendekatan konsep positivism juga dikenali sebagai pendekatan kuantitatif yang menekankan kepada pemerhatian data-data empirikal yang dapat dinilai ataupun diukur daripada pemerhatian deria-deria manusia. Falsafah ini dia berpegang kepada sesuatu perkara boleh dijelaskan melalui teori, satu set teori yang mendasari kepada sesuatu kajian. Berdasarkan kepada teori, pembinaan hipotesis akan dilakukan bagi menjawab pengukuhan teori ataupun yang menjadi pertentangan bagi teori tersebut. Konsep interpretism yang juga dikenali sebagai pendekatan kualitatif yang berasaskan kepada perkataan dan juga gambar sebagai sumber data yang utama. Fokus analisis mendalam berkaitan dengan sesuatu isu dalam keadaan semula jadi dan interpretasi isu tersebut berdasarkan pandangan daripada peserta kajian. Dalam paradigma ini, ia menekankan dan menitik beratkan melalui pengesahan, penceritaan dan juga memberi gambaran berkaitan dengan sesuatu isu dan fenomena yang dijelaskan secara mendalam. Antara jenis penyelidikan yang boleh dilakukan dalam paradigma ini adalah penyelidikan kualitatif. Pendekatan pragmatism yang berfokus kepada persoalan kajian sebagai penentu kepada perjalanan penyelidikan. Dalam pendekatan ini, ia bukanlah mencari kepada kebenaran dan kenyataan, tetapi pendekatan paradigma ini lebih kepada memudahkan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan isu dan fenomena yang berlaku. Memilih alat yang terbaik menjadi satu keutamaan dalam menyelesaikan masalah. Antara contoh penyelidikan bawah paradigma pragmatism adalah DDR, gabungan kualitatif dan kuantitatif serta kajian tindakan. Kerana pragmatism ini menjadi satu intervensi dalam menyelesaikan masalah dan ia merupakan satu penyelidikan empirikal secara semula jadi. Seterusnya, konsep critical theory. Dalam critical theory, Max Horkheimer menegaskan bahawa ia berusaha dalam membebaskan manusia dari keadaan daripada apa yang mereka lakukan. Ia menganggap realiti manusia boleh difahami kerana terdapat beberapa perubahan yang berlaku kerana pengaruh persekitaran. Oleh itu, dalam paradigma ini, mereka tidak mengiktiraf ataupun mengakui kepada andaian, tetapi lebih mencari kebenaran berdasarkan data-data secara temu-bual dan juga pemerhatian. Jenis penyelidikan ini adalah secara kualitatif sepenuhnya. Seterusnya,
Perbezaan bentuk data di antara positivism dan interpretism. Bagi positivism, data adalah berbentuk nombor dan juga logik. Ini dalam pendekatan kuantitatif, ia lebih kepada menjawab kepada objektif yang dibina daripada kajian. Positivism tidak bergantung kepada interpretasi manusia, sebaliknya ia boleh dijelaskan melalui nombor, iaitu seperti contoh, jika sesebuah kajian ingin mengetahui sebab pelajar ponteng sekolah, ia boleh dijelmakan dengan menggunakan data purata skor min dalam sesebuah soal selidik. Melalui skor min itu boleh diinterpretasi berdasarkan kepada nilai min. Manakala bentuk data interpretism, iaitu yang juga dikenali sebagai penyelidikan kualitatif, boleh adalah berbentuk gambar dan juga perkataan. Melalui perkataan yang dijalankan, iaitu daripada temu bual dan juga pemerhatian terhadap isu dan fenomena yang berlaku, serta pengukuhan daripada rujukan analisis dokumen dapat membantu menjawab persoalan kajian kualitatif. Ini kerana data interpretism yang bersifat subjektif kerana ia bergantung kepada pengkaji sebagai penganalisis data tersebut. Perbezaan kaedah kutipan data positivism dan juga interpretism adalah seperti berikut. Dalam positivism, ia menekankan kepada aspek didaktif yang menjurus kepada pembinaan hipotesis berdasarkan teori, kemudian menggunakan soal selidik ataupun ujian sebagai kutipan data bagi membuktikan teori yang digunakan. Jika dilihat dalam positivism, selepas permasalahan kajian dikenal pasti, hipotesis akan dibina berdasarkan teori, kemudian dengan menggunakan soal selidik sebagai alat instrumen kepada kutipan data dan menjawab kepada hipotesis yang dibina sama ada ia selari ataupun bertentangan dengan teori yang digunakan dalam kajian. Manakala dalam interpretism, ia menekankan aspek induktif, iaitu dia menjurus kepada pembinaan konsep dan juga kategori terhadap fenomena yang dikaji melalui data yang dikutip semasa di tempat kajian, kemudian membuat kesimpulan dan rumusan. Kaedah kutipan data yang diambil digunakan secara temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen membantu kepada pembangunan teori di akhir kajian. Jika dilihat dalam kutipan data interpretism, selepas permasalahan dan persoalan kajian dijalankan, persoalan kajian dikenal pasti, pengkaji akan membuat temu bual dan juga pemerhatian berdasarkan kepada persoalan kajian. Setelah data dianalisis, pengkaji akan membuat rumusan dan juga membangunkan teori di akhir kajian. Seterusnya, perbezaan pendekatan didaktif dan induktif dalam positivism dan interpretism boleh dibincangkan seperti berikut. Dalam pendekatan didaktif yang lebih sinonim dengan kajian kuantitatif, lebih berfokus kepada nombor dan logik sebagai data kepada sesebuah kajian. Ia menggunakan statistik yang lebih empirical dan juga lebih saintifik. Ini jika kita lihat dalam pendekatan
Didaktif bermula dengan teori yang dikenal pasti untuk mendasari kepada kajian, kemudian pembinaan. Daripada teori tersebut, kita membina hipotesis kajian dan pengkaji membuat pemerhatian, iaitu membuat kutipan data, dan seterusnya mengesahkan dapatan sama ada teori itu disokong atau bertentangan yang berkaitan dengan kajian tersebut. Manakala pendekatan induktif yang sinonim dengan paradigma interpretism dan juga kajian kualitatif, dia menggunakan pendekatan secara induktif, iaitu bermula dengan pemerhatian. Pengkaji membuat sesuatu pemerhatian berkaitan dengan fenomena yang berlaku. Daripada pemerhatian, sama ada daripada temu bual, pemerhatian dan juga analisis dokumen, kategori pembinaan tema dan konsep serta kategori dapat dihasilkan sehingga ia boleh dipatternkan menjadi satu kerangka model ataupun kerangka yang menjawab kepada persoalan kajian. Daripada kerangka ini, tentative hipotesis bermaksud hipotesis boleh dibina jika terdapat hubungan di antara pemboleh ubah yang telah dikenal pasti dalam kajian. Seterusnya, dalam pendekatan induktif, teori akan dibina berdasarkan kepada kerangka model yang telah dihasilkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.